Selamat sejahtera pelajar, kita jumpa lagi di channel Cikgu. Baiklah, video ini ialah untuk membuat ulang kaji geografi tingkatan 2 untuk bahagian C. Baik, bahagian C adalah soalan esei. Pelajar dikehendaki jawab 2 soalan daripada 4 pilihan. Dan markah yang diperuntukkan ialah 20 markah. Baik, pelajar ingat, semasa menjawab soalan esei, sekiranya kata kuncinya ialah namakan atau senaraikan, maka pelajar hanya perlu berikan fakta, iaitu idea utamanya. Okey, tetapi sekiranya kata kuncinya ialah terangkan, jelaskan, huraikan, mengapakah atau bagaimanakah, maka pelajar mesti jawab fakta dan juga huraian ataupun berikan contoh. Tidak boleh hanya memberikan fakta iaitu idea utama sahaja. Nanti cikgu akan bagikan contoh. Baiklah, sekarang kita cuba lihat soalan 1 yang cikgu ambil dari bab 4. Di sini ada A dengan B, dua bahagian, semuanya 10 markah. Kita lihat satu demi satu. Baik, kita lihat A, jelaskan ciri-ciri suhu yang dialami di Malaysia. Baik, di sini jelaskan adalah kata kunci. Jadi nanti dalam jawapan pelajar mesti ada fakta dan mesti ada huraian. Apa yang kita nak tulis di fakta? Maka kita perlu lihat apakah kehendak soalan. Okey, kehendak soalannya ialah ciri-ciri suhu yang dialami di Malaysia. Jadi fakta kita adalah ciri-ciri suhu Malaysia. Okey, dan barulah berikan huraian untuk menyokong fakta anda. Okey, jadi di sini kamu lihat markahnya 4 markah. Jadi kita mesti ada 2 fakta, 2 huraian. Baiklah kita lihat faktanya. Suhu tinggi dan sekata sepanjang tahun. Okey, huraian kita mesti beritahukan dia mengapa kita kata tinggi, berapa tingginya. Min suhu tahunannya iaitu 27 darjah Celsius. Boleh menyokong suhu tinggi ini. Dan yang kedua, jurat suhu tahunan yang kecil. Berapa kecil? Antara 1 darjah Celsius hingga 3 darjah Celsius. Macam ini sahaja. Sudah boleh dapat 4 markah. Tetapi semasa menjawab, tak boleh jawab dalam format macam ni. Baik, kita lihat contohnya. Okey, macam mana nak mula jawapan kita? Kita ambil dari soalan. Kita lihat, cikgu ambil dari sini. Ciri-ciri suhu yang dialami di Malaysia. Cikgu pindah ke sini. Okey, dan hanya tambah yelah. Jadi sudah boleh masuk ke jawapan kita. Suhu yang tinggi dan sekata sepanjang tahun tambah 1 dengan min suhu tahunan yang tinggi 27 darjah Celsius. Okey, habis satu isi. Jadi macam ni sudah boleh dapat 2 markah. Okey, baiklah. Nak masuk ciri yang kedua, ada pelajar mungkin dia tak tahu nak sambung. Dia kata, cikgu nak sambung dengan apa ya? Selain itu ke di samping? Tak payah susah-susah pelajar. Okey, jika kamu lihat ciri, maka kamu boleh kata ciri yang kedua. Jika soalannya ialah langkah, kamu boleh kata langkah yang kedua. Jika ialah punca, punca yang kedua ialah macam ni, senang. Okey. Dan lepas itu, tulislah jawapan kita. Jurat suhu tahunan kecil iaitu antara 1 darjah Celsius hingga 3 darjah Celsius. Macam ni sudah boleh dapat 2 markah lagi. Jadi totalnya ialah 4 markah. Okey, ini adalah ciri suhu di Malaysia. Baiklah, kita pergi. Baiklah, sekarang kita lihat B. Bagaimanakah ciri iklim khatulistiwa mempengaruhi aktiviti perikanan di semenanjung Malaysia? Baik, kata kunci untuk B ialah bagaimanakah.
Okey. Jadi jika bagaimanakah pelajar juga mesti bagikan fakta dan huraian. Okey. Dan apakah kehendak soalannya? Ialah ciri iklim khatulistiwa. Macam mana dia mempengaruhi aktiviti perikanan? Kita nanti nak lihat macam mana iklim khatulistiwa mempengaruhi perikanan di semenanjung Malaysia. Okey. Dan markah yang diperuntukkan ialah 6 markah. Maka kita perlu ada 3 fakta dan 3 huraian. Okey, inilah jawapan yang kita boleh bagi, iaitu semasa tiupan angin monsun timur laut. Nelayan yang tinggal di pantai timur semenanjung Malaysia, dia tidak dapat menangkap ikan kerana Laut Cina Selatan bergelora. Sekiranya mereka turun ke laut akan sangat bahaya. Okey, dan semasa musim tengkujuh ialah musim hujan. Nelayan dia melakukan aktiviti lain di darat kerana mereka tidak boleh menangkap ikan, jadi mereka melakukan aktiviti lain. Okey, jadi apakah huraiannya? Kita boleh bagikan contoh. Contohnya ialah membaiki jala dan pukat yang rosak. Okey, dia 6 markah kan? Kurang lagi 1. Kita lihat. Nelayan di pantai barat dapat menangkap ikan sepanjang tahun. Mengapa? Kerana mereka terlindung daripada tiupan angin monsun oleh banjaran Titiwangsa dan juga Pulau Sumatra. Jadi kita lihat contoh jawapannya. Sama juga pelajar boleh ambil dari soalan. Okey, ambil dari soalan. Salin ke sini. Salin ke jawapan kamu. Dan tambah yelah. Yelah macam mana. Okey, iaitu semasa tiupan angin monsun timur laut, nelayan macam ni. Cikgu malas nak baca ya. So, kamu hanya salin sahaja jawapan kamu. Okey, dan yang kedua, pada pun boleh. Pada musim tengkujuh, nelayan melakukan macam ni. Sama, okey? Sama dengan tadi yang cikgu tulis. Okey, dan manakala nelayan di pantai barat dapat menangkap ikan. Macam ni. Okey? Ini ialah cara menjawab soalan esei. Okey, kita pergi next. Okey, soalan 2. Mengapakah penduduk di kawasan bandar digalakkan menggunakan pengangkutan awam? Mengapa mereka digalakkan menggunakan pengangkutan awam? Jadi ini lebih kepada apa? Kebaikan pengangkutan awam. Jadi pelajar, kamu mesti baca soalan dengan betul-betul dan cuba analisiskan apakah jawapannya. Apa yang dia nak kamu tulis. Contohnya di sini, dia tak tulis kebaikan, betul tak? Tetapi sebenarnya dia nak kamu tulislah kebaikan. Ada kebaikan baru kita nak menggalakkan mereka penduduk mengguna, betul tak? Okey. Dan B, cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak kerajaan. Okey, kita lihat satu demi satu ya. Okey, A. Kita lihat A ya. Kata kuncinya ialah mengapakah. Okey, mengapakah. Jadi mesti ada fakta dan mesti ada huraian. Okey. Dan penduduk di kawasan bandar digalak menggunakan pengangkutan awam. Okey, markahnya 4 markah. Jadi mesti ada 2 fakta dan 2 huraian. Okey, kita lihat ya. Contoh jawapannya macam mana? Cikgu suruh kata kita boleh ambil dari soalan. Penduduk di kawasan bandar digalakkan menggunakan pengangkutan awam. Okey, kita salin ke sini. Okey, dan guna kerana. Kerana dia tanya kamu mengapakah. So, ialah kerana. Kerana apa sebabnya? Kerana dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas. Jika kita guna pengangkutan awam, contohnya bas. Dapat mengurangkan bilangan kenderaan di jalan raya. Okey. Dan yang kedua, selain itu juga dapat mengurangkan pencemaran udara.
Kerana pelepasan gas karbon monoksida dari kenderaan dapat dikurangkan. Okey, macam ni saja. So, dapat 4 markah. Baik, sekarang kita lihat 2B. Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak kerajaan untuk meningkatkan kepercayaan orang ramai terhadap sistem pengangkutan awam khususnya di bandar besar di Malaysia. Okey, jadi kata kunci untuk ini ialah apa? Cadangkan. Jadi jika cadangkan nanti pun mesti ada fakta dan huraian. Okey. Dan markah yang diperuntukkan ialah 6 markah. Jadi nanti mesti ada 3 fakta dan 3 huraian. Baru boleh dapat 6 markah. Okey, sekarang kita nak lihat apa yang kita nak tulis di fakta. Iaitu kita lihat kehendak soalannya. Kehendak soalannya ya, dia nak langkah-langkah. Langkah-langkah yang boleh diambil oleh kerajaan. Okey, supaya macam mana? Supaya orang ramai ni dia boleh percaya akan sistem pengangkutan awam kita. Okey, jadi kita lihat apa yang kita boleh buat, kerajaan yang boleh buat. Okey, iaitu memasang kamera litar tertutup iaitu CCTV. Mengapa nak pasang? Huraian ialah terangkan untuk memastikan keselamatan penumpang semasa dalam pengangkutan awam. Okey, nombor 2, memperkenalkan tiket pintar. Tiket pintar untuk buat apa? Yang boleh digunakan untuk semua jenis pengangkutan awam. Tak kira lah kita guna pengangkutan awam apa. Sama ada bas ke, LRT ke, taksi ke, mana-mana. Senang kan? Betul tak? Okey, dan 3, menyediakan kaunter pertanyaan ataupun polis bantuan untuk kemudahan mendapatkan maklumat atau bantuan ketika kecemasan. Maksudnya jika fakta ialah kita lihat apa kehendak soalan. Dia ialah fakta. Huraian ialah untuk terangkannya. Kamu boleh terangkan mengapa. Mengapa kamu kata macam ni. Jadi terangkan. Okey, atau boleh bagikan contoh di huraian. Baiklah, sekarang kita lihat contoh jawapannya. Sama juga cikgu salin dari sini. Langkah-langkah ini panjang sikit. Jadi cikgu salin sahaja. Okey, dan tambah satu ya lah. Jadi sudah boleh masuk ke jawapan kita. Iaitu memasang kamera litar tertutup untuk memastikan keselamatan penumpang ini. Okey, nak masuk ke langkah yang kedua macam mana? Tadi cikgu ajar. Hanya tulis langkah kedua ialah memperkenalkan tiket apa-apa itu. Okey. Cikgu tak mau baca lagi ya. Tadi sudah baca. Okey, dan yang ketiga. Langkah ketiga ialah. Lihat. Tadi cikgu kata guna macam ni senang kan? Sebenarnya semasa cikgu menanda kertas kamu, yang ini tak ada markah. Okey, yang ini tak ada markah. Hanya isi kamu sahaja yang ada markah. Okey, jadi ini jangan buang masa untuk fikir macam mana nak sambung ayat. Kamu boleh gunakan cara cikgu. Okey, ini adalah untuk soalan 2B. Baiklah, sekarang kita lihat soalan 3. Okey, soalan 3 ini cikgu adalah ambil dari bab 9. Pemanasan global. Sini juga ada A dengan B. Baiklah, kita lihat satu demi satu. Kita lihat A, terangkan sebab pemanasan global lebih dirasai di kawasan bandar dan kawasan perindustrian. Okey, kata kuncinya ialah apa pelajar? Ya, ialah terangkan. Jadi jika terangkan, dia pun mesti ada fakta dan mesti ada huraian. Okey. Dan markah yang diperuntukkan ialah 4 markah. Jadi kita mesti ada 2 fakta, 2 huraian. Okey, apa yang nak tulis di fakta? Ialah tengok apa pelajar? Ialah tengok kehendak soalan kita. Jadi kehendak soalan dia lah apa? Dia kata sebab pemanasan global. Iaitu punca. Sebenarnya dia nak punca pemanasan global. Okey.
Dia kata di bandar dan perindustrian kan. Mengapa leh? Apa puncanya? Jadi kita lihat ya. Fakta yang pertama, pembebasan asap. Pembebasan asap oleh kenderaan yang di kawasan bandar. Dan huraian, kamu terangkan mengapa macam ni dia boleh menyebabkan pemanasan global. Kerana kenderaan bermotor dia menggunakan bahan api fosil sebagai bahan bakar utama. Kerana bahan api fosil ini dia boleh membebaskan asap dan juga boleh membebaskan gas karbon dioksida. Okey, fakta yang kedua. Pembebasan asap oleh serombong asap kilang di kawasan perindustrian. Juga boleh menyebabkan pemanasan global. Okey, huraiannya kerana mereka akan membebaskan gas rumah hijau seperti gas karbon dioksida ke udara. Macam ni sudah dapat 4 markah. Okey, contoh jawapannya sama juga. Ambil dari soalan. Okey, pindah ke sini. Dan sini dia kata sebabkan, so kerana loh. Kerana pembebasan asap oleh kenderaan ni lah. Salinkan sahaja. Okey, salinkan sahaja. Okey. Dan yang selain tu, pembebasan asap ini salinkan. Okey, senang sahaja. Baik, lihat soalan 3B. Bagaimanakah pemanasan global menyebabkan berlakunya peningkatan suhu dan seterusnya tercetus pelbagai fenomena kesan gangguan cuaca. Sebenarnya sini dia ada dua bahagian. Dua soalan di sini. Satu, dia nak tahu bagaimana pemanasan global boleh menyebabkan suhu meningkat. Okey, dan kedua, dia nak kamu tuliskanlah kesan-kesannya. Okey, yang menyebabkan kesan gangguan cuaca kan. Okey, kita lihat ya kata kuncinya bagaimanakah. So, sama juga pelajar mesti ada fakta dan mesti ada huraian. Okey, nak tulis berapa? Iaitu 6 markah di sini. So, mesti ada 3 fakta dan 3 huraian. Okey, seperti yang tadi cikgu kata, dia nak kamu tulis bagaimana dulu. Bagaimana dia berlaku. Betul tak? So, sini kamu katalah suhu bumi semakin panas. Mengapa? Kerana haba yang dibalikkan oleh bumi terperangkap dalam atmosfera oleh gas-gas rumah hijau. Ini kita sudah jawab bahagian pertama ini. Dan yang seterusnya, macam mana dia mempengaruhi gangguan cuaca? Lihat. Cikgu kata peningkatan suhu menyebab gangguan cuaca. Contohnya mengakibatkan kejadian banjir dan ribut. Ataupun cuaca kering yang berpanjangan. Ada kawasan yang mengalami kemarau yang teruk. Jadi semasa kita menjawab, soalan ini special sikit. Kita tak boleh terus salin. Kita boleh kata pemanasan global menyebabkan suhu bumi menjadi semakin panas. Kerana haba yang dibalikkan oleh bumi terperangkap dalam atmosfera oleh gas-gas rumah hijau. Memaafkan cikgu ya, cikgu tak boleh terang secara detail tentang pemanasan global ini. Jika pelajar nak baca atau nak ulang kaji secara detail, kamu boleh rujuk video cikgu ya, video yang bab 9. Okey. Baik, dan isi yang kedua, peningkatan suhu kita boleh terus salin saja. Jika kamu lihat, saya boleh terus salin pun boleh. Terus masuk jawapan. Peningkatan suhu akan menyebabkan gangguan cuaca dan mengakibatkan kejadian banjir atau ribut. Okey, selain itu, cuaca juga mengalami kering berpanjangan. Macam ni. Okey, ini adalah untuk pemanasan global. Baik, akhirnya kita lihat soalan 4. Soalan 4 adalah tentang telefon pintar. Iaitu silibus kamu adalah bab 6. Kita lihat 4A. Mengapakah penggunaan telefon pintar semakin penting pada masa kini? Okey, jadi kata kuncinya mengapakah? Sama juga mesti ada fakta, mesti ada huraian. Tetapi berapa fakta dan huraian? Kita lihat markahnya.
Makanya 4 markah sahaja. Jadi 2 fakta dan 2 huraian. Okey, apa yang nak tulis di fakta? Kita lihat kehendak soalannya. Dia kata, mengapa penggunaan telefon pintar semakin penting pada masa kini? Sebenarnya dia nak apa, pelajar? Sebenarnya dia nak kebaikan ataupun kepentingan telefon pintar pada masa kini. Okey, jadi cikgu di sini bagikan faktanya ialah mengeratkan silaturahim. Mengapa boleh mengeratkan silaturahim? Kerana kita dapat berhubung dengan sesiapa sahaja di seluruh dunia dengan mudah. Okey, dan fakta yang kedua ialah kerana dia senang untuk apa? Penyebaran maklumat. Pelbagai maklumat dapat diperolehi dengan mudah. Okey, jadi contoh jawapannya kamu boleh salin dari soalan juga dan tambah kerana. Mengapa? Kerana kata kunci ialah mengapakah. So, kerana lah. Kerana dia dapat mengeratkan silaturahim. Kita dapat berhubung dengan sesiapa sahaja di seluruh dunia dengan mudah. Okey, dan selain itu, telefon pintar juga boleh digunakan untuk penyebaran maklumat. Pelbagai maklumat dapat diperolehi dengan mudah. Okey, ini ialah 4A. Baik, sekarang kita lihat 4B. Terangkan etika yang perlu anda amalkan ketika menggunakan telefon pintar. Baiklah, kata kuncinya ialah terangkan. Jadi mesti ada fakta dan huraian. Dan markahnya 6 markah. Jadi kita mesti ada 3 fakta dan 3 huraian. Okey, apa yang kita nak tulis di fakta? Ialah tengok apa? Tengok kehendak soalannya. So, kehendak soalannya ialah etika. Okey, so apakah etika yang kita harus amalkan? Macam mana kita boleh gunakan dengan baik-baik, dengan sopan? Iaitu tidak mendedahkan hal peribadi kepada umum. Apa itu hal peribadi? Contoh, nombor kad pengenalan. Okey? Dan yang kedua, menggunakan untuk hal-hal yang bermanfaat sahaja. Apa contoh yang bermanfaat? Iaitu seperti mencari maklumat untuk pembelajaran, untuk membuat projek pun boleh. Okey? Fakta yang ketiga, bersopan santun sewaktu berkomunikasi dengan kawan-kawan ataupun dengan sesiapa sahaja. Okey, contoh macam mana bersopan santun? Iaitu guna kata yang sopan dan berhemah. Okey? Jadi kita lihat contoh jawapannya. Etika yang kita amalkan ketika menggunakan telefon pintar ialah apa? Teruslah masuk isi yang pertama. Lepas tu etika yang kedua ialah masukkan isi yang kedua. Lepas tu etika yang ketiga ialah macam ni. Okey? Jadi itu sahaja untuk soalan esei. Baiklah pelajar, cikgu tidak sempat untuk masukkan soalan untuk bab 7 dan bab 8. Jadi jika boleh, pelajar mesti membuat ulang kaji sendiri ya. Apa soalan yang cikgu letak di sini juga tidak sepenuhnya. Jadi masih bergantung kepada usaha pelajar masing-masing. Okey, cikgu berharap semua boleh mendapatkan keputusan yang memuaskan dan semoga berjaya semua. Okey, baiklah kita jumpa lagi. Bye-bye semua.